Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali, channel yang mengisahkan tentang ternakan lobster dan ternakan tilapia akulah yang aku buat secara kecil-kecilan di kawasan perumahan. Okey, hari ni dalam video aku yang terbaru ni aku update nak buat cerita pasal persoalan tentang tilapia lah. Dalam video aku yang lama dulu, cara aku ternak tilapia. Okey, korang boleh cari balik video tu, cara aku ternak tilapia. Di dalam video tu ada satu komen datang daripada Aiman Ilham yang terbaru sekali komen dalam video tu. Okey, soalan dia macam mana nak elak tilapia dari makan ekor. Okey, menarik. Soalan yang paling menarik. Aku pun tak sangka soalan ni akan timbul balik. Okey, macam aku katalah, nampak macam senang nak belah tilapia ni. Tapi kadang-kadang fikir, sulit juga, susah juga. Tapi kalau bila dah berjaya, walaupun ternakan secara kecil-kecilan, korang akan nampak dia punya feel dia tu. Feel dia memang lain macam lah. Memang best. Okey, kita terus kepada soalan Aiman Ilham. Okey, Aiman Ilham, terima kasih banyak-banyak kerana mengutarakan soalan yang sebenarnya soalan ni nampak macam biasa-biasa saja, tapi kalau dah kena, okey, sulit juga. Okey, saya sembang berdasarkan kepada pengalaman saya lah. Tapi sebenarnya kalau nak dibincangkan ikan makan ekor, semasa ternakan saya dulu jarang berlaku dan hampir tidak berlaku, boleh dikatakan tiada langsung. Sebenarnya ikan makan ekor ni, ikan tak akan makan ekor member dia ataupun ikan yang lain berdasarkan kepada faktor-faktor yang tertentu. Okey, ada sebab. Ada sebab kenapa ikan makan ekor ikan lain. Okey, faktor yang pertama, okey, saya boleh kongsikan di sini. Faktor yang pertama, mungkin grade size. Bukan mungkin, tapi mesti grade size. Okey, saya nak tekankan grade size yang saya selalu duk tekankan dalam video-video saya yang lama. Grade size amat penting. Kenapa? Grade size. Okey, grade size ikan besar, ikan kecil. Kalau dia campur sekali di dalam satu kolam, akan jadi masalah. Kecuali ikan yang daripada satu induk masuk ke dalam kolam dan dibesarkan sekali. Walaupun kecil, walaupun besar, tak jadi masalah. Sebab apa? Kalau ikut secara peribadi, kita sembang secara ilmiah ni, okey, kita cakap adik-beradik lah. Okey, adik-beradik, dia dah kenal dah. Itu ikan hak kecil itu adik dia. Okey, hak besar tu abang dia. Okey, macam tu lah. Sebab dia dah kenal dah adik-beradik. Kecuali kalau kata kita beli dekat luar, balik masuk dalam kolam, ternak dalam kolam, ikan yang bercampur-campur daripada induk yang berlainan. Okey, ini adalah salah satu penyebab ikan makan ekor. Mungkin ada yang tak faham lagi apa yang saya maksudkan. Maksud saya, ikan yang besar, ikan yang kecil akan mengalah. Yang besar pasti akan mengejar yang kecil ni lah, akan makan ekor lah. Tambahan pula kalau kata kita beri makan tak kena time, dia akan lapak. Bila dia akan lapak, dia akan mencari pemangsa yang lemah. Bila pemangsa yang lemah, yang besar ni, dia akan tengok yang mana. Okey, yang tu lemah, yang ni lemah. Jadi maksudnya yang kecil-kecil itulah, yang kecil-kecil ini akan jadi mangsa dan automatik dia akan makan ekor lah. Ekor yang dia makan, dia akan makan. Sebab apa? Dia kejar daripada belakang, ekor duduk belakang, dia akan makan ekor dulu. Itu kajian yang saya dulu. Okey, saya dah buat kajian ni dah bertahun-tahun dah. Tapi macam saya katalah, dalam ada setengah video yang saya kata tu, saya selalu tekankan, kadang-kadang idea-idea bodoh ni kadang-kadang berguna. Lainlah kalau ternakan hak besar-besar tu dengan teknologi dia masing-masing, okey, kita tak payah petikai lah yang tu. Tapi kalau kata ternakan kecil-kecilan macam kita ni, okey, masalah-masalah yang kecil-kecil macam ni lah yang akan melingkupkan, yang akan
kadang-kadang kita dah fed up nak belah ikan. Padahal benda tu sikit saja lagi. Kalau kita settle, okey, ikan boleh besar sihat dengan cantik apa semua, kita seronok. Okey, ada juga yang tanya kat saya belah sekok saja bang ikan tilapia, tapi ekor tak ada juga. Pasal apa? Siapa makan pula? Okey, dia macam ni. Yang had belah sekok tu, ekor tak ada, yang tu sebenarnya ikan tu dah sakit. Ekor dia dah kena fungus. Okey, settle. Untuk faktor lain, saya rasa macam saya katakan tadilah, ikan antara salah satu faktor yang lain, mungkin ikan tidak sihat lah. Sekiranya ada ikan yang tidak sihat, ikan ni akan jadi pemangsa lah. Daripada ikan yang sihat akan makan ekor yang kadang-kadang kalau kita perhatikan betul-betul ikan yang dah mati, anak-anak ikan yang dah mati, dia akan tenggelam ke dasar kolam ataupun dasar yang kalau yang ternak dalam akuarium ataupun di dalam dasar kolam lah. Kita akan nampak kalau kita ambil bangkai anak ikan yang dah mati tu, kalau kita tengok betul-betul ekor dia mesti kena makan dulu. Itu salah satulah. Kalau ekor dah putus, ekor dah kena makan, ikan lain akan makan di bahagian perut. Okey. Itu selalunya kita dah nampak, kita boleh kategorikan ikan tu antara ikan yang tidak sihat lah ataupun ikan yang grade tak berapa cantik lah. Yang tu. Okey, ikan tu kalau kata hidup, walaupun kita asing buat penggradan saiz kecil dan besar, yang tak berapa cantik ni, dia tidak akan membesar. Dia hanya orang kata apa? Macam hanya boleh hidup saja. Hidup segan, mati tak mau. Okey, macam tu pepatah dia. Dia jadi macam mana? Dia pertumbuhan tumbesaran dia akan terbantut. Paling besar pun mengikut pengalaman saya lah yang saya dah buat grade-grade saiz-saiz ni. Paling besar pun kalau ikan lain dah besar satu tapak tangan, kalau yang terbantut ni masih besar 2 jari saja. Akan kekal besar 2 jari saja. Yang lain dah boleh buat gulai, dah boleh buat goreng, dah boleh bakar. Dia kategori anak ikan lagi. Okey. Okey, untuk faktor grade size ni, okey, satu saja jalan keluar dia. Dengan membuat penggradan saiz lah. Saiz yang besar, saiz yang kecil, okey, asingkan ke dalam 2 bekas lah. 2 bekas kolam. Jadi pada rakan-rakan semua yang mengalami masalah ikan makan ekor, ataupun kepada Aiman sendirilah yang mengajukan soalan ni, pastilah Aiman yang ada masalah ni kan. Okey, cara atasinya. Cara atasi ni saya boleh kongsikan sedikit lah. Salah satu dia, yang paling berkesan lah, kalau kata kita ada belah dalam takungan, semacam saya sendiri, saya buat dalam kok semen. Okey, kalau dalam kok semen, untuk anak-anak ikan, kita boleh buat sedikit lah decoration ni dalam kolam tu. Kita buat satu perumah ataupun bagi semak-semak sikit. Di dalam tu kita masukkan pokok-pokok, kita masukkan batu-batu, untuk mengelakkan daripada ikan makan ekor. Jadi maksud saya, ikan-ikan yang lemah ni, dia ada ruang, dia ada tempat untuk bersembunyi daripada pemangsa lah. Okey, itu salah satu yang terbaik lah. Itu saja jalan dia. Kalau kata ada ruang yang lebih besar ataupun ada kolam lagi, extra kolam lagi, boleh. Okey, kita boleh buat, rakan-rakan semua, kawan-kawan semua di luar sana boleh buat grade size lah. Ambil yang besar, satu kolam. Ambil yang kecil, satu kolam. Ataupun nak asing lagi, buat sederhana, satu kolam. Okey, grade size. Okey, grade size ni antara satu peluang lah untuk mengelakkan daripada ikan makan ekor. Okey, macam saya kata tadi, cara atasi dia, okey, buat decoration sikit di dalam kolam dan buat grade size, asingkan. Saiz kecil dan saiz besar. Okey, kalau dah ada yang ni, insya-Allah ikan tak akan makan ekor lagi. Tapi kena ingat, setiap pemakanan kena bagi cantik. Jaga jadual pemakanan dia. Okey, oksigen cantik, pam cantik, ayak cantik, insya-Allah ikan. Jadi saya harap dengan penerangan saya yang tak seberapa ni, hasil daripada pengalaman saya sendirilah, saya harap boleh dapat membantulah sedikit sebanyak bagi sesiapa yang ada masalah
ikan makan ekor ni. Okey, untuk Aiman Ilham, terima kasih banyak-banyak pada rakan-rakan semua yang sudi menonton video saya ni. Okey, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.